3 buah pusat pemberian vaksin PPV tambahan akan beroperasi di Pulau Pinang pada bulan ini sebagai tambahan kepada 5 buah PPV sedia ada. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata 3 tapak yang dikenal pasti bersesuaian dijadikan PPV adalah di tapak Pesa Pulau Pinang bagi daerah Timur Laut, Spice Arena bagi daerah Barat Daya dan tapak Expo Seberang Jaya bagi daerah Seberang Perai Tengah. Beliau juga berkata Pulau Pinang akan menggerakkan seluruh jentera sama ada daripada sumber kerajaan ataupun swasta bagi membolehkan proses suntikan imunisasi diselesaikan pada bulan Oktober 2021 sebagaimana pengumuman pihak kerajaan Persekutuan. Sandakan boleh bebas daripada status zon merah pada masa ini sekiranya mencatatkan kurang daripada 5 kes baru COVID-19 sehari. Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan, Dr. Johari Awang Besar berkata, tidak mungkin daerah pantai timur Sabah tidak merekodkan kes baru berikutan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Kaamatan atau Pesta Menuai pada bulan lalu. Beliau memberitahu perkara tersebut ketika diminta mengulas mengenai reaksi penduduk Sandakan yang terkejut ketika diumumkan bahawa daerah berkenaan merekodkan jumlah kes COVID-19 tertinggi di negeri Sabah pada Isnin lepas. Kerajaan Negeri Kedah bakal mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Pusat dan Majlis Keselamatan Negara MKN bagi menyelesaikan masalah pengangkutan feri untuk penduduk Langkawi Kedah yang bekerja di Tanah Besar. Esko Pengangkutan Negeri Azman Nasruddin berkata ia berikutan aduan yang diterimanya berkaitan perkara tersebut susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di daerah Kota Star. Menurut Azman lagi, perbincangan dengan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Majlis Keselamatan Negara itu bagi mencadangkan penduduk Langkawi yang bekerja di Tanah Besar untuk menggunakan perkhidmatan feri pengangkutan di Kuala Perlis dengan kapasiti dan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 1 Jun 2013, Majlis Dialog Undang-Undang Mengikut Zon telah diadakan selama 3 hari yang memfokuskan perbincangan kepada isu hibah. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil telah diadakan bagi membincangkan penggubalan Undang-Undang Hibah dan isu-isu lain berkaitan Undang-Undang Islam bagi tujuan penyelarasan dan penyeragaman di seluruh Malaysia. Selepas dibincangkan pada peringkat zon, draft Undang-Undang Hibah tersebut telah dimuktamadkan dalam persidangan penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil kali ke-23 yang diadakan pada 31 Oktober hingga 2 November 2013 di Hotel Bayview, Batu Ferringhi, Pulau Pinang. Dalam persidangan tersebut juga, buku kompilasi kertas kerja Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak dan Sivil Jilid 1 turut dilancarkan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menghargai jasa dan sumbangan ahli Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil dalam usaha memartabatkan perundangan syariah dalam negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada waktu ini. Kembali bersiaran saya Nur Hayati Paradi temankan anda untuk perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif hari ini. Alhamdulillah, dan telah pun sama-sama kita layari 4 jam yang lalu bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Terima kasih pada Hazwan dan juga Sufian untuk perkongsian mereka. Moga-moga apa juga yang dikongsikan memberi manfaat kebaikan untuk kita dalam kita nak melalui kehidupan kita dengan lebih positif, lebih tenang, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan mendengar, kejap lagi kita akan mulakan perkongsian kita. Perkongsian pertama menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin. Kita nak belajar lagi tentang rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita nak sambung lagi sebenarnya bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Perkongsian hari ini kita nak sambung berkenaan dengan rasional di sebalik tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikuti, jangan ketinggalan untuk sama-sama ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Buat rakan-rakan pendengar yang berkesempatan nantinya untuk ikuti di FB IKIM FM, ringan-ringankanlah tangan untuk tekan butang share supaya kita juga menjadi sebahagian ejen untuk menyebarkan maklumat, menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Untuk anda saat ini kita ada intim dengan ittaqullah, bersama kita dengarkan dengan elok-elok, ambil mesej yang cuba disampaikan supaya kita sentiasa menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa memperbaiki ketakwaannya, insya-Allah. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Umpama meniti jalanan berduri, kau berhati-hati, bimbang dilukai. Begitulah takwa pada yang kuasa, kau berjaga-jaga agar tak dimurka. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Selami lautan galam suci Tuhan, pasti ditemukan makna ketakwaan. Murnikan amalan dengan keikhlasan, bertunjangkan iman demi keredaan. Ittaqullah, ittaqullah,
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu takbir perkeranian Grade N19 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah memiliki sijil pelajar Malaysia SPM atau SPMV atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Pembantu takbir perkeranian adalah bertanggungjawab membantu Ketua Unit Modal Insan dalam urusan dokumentasi dan perkeranian serta kerja-kerja berkaitan pentadbiran pejabat dan sumber manusia. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Jun 2021. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk perkongsian pertama, kita ada rancangan Rahmatan lil Alamin. Untuk bersama dengan sahabat pendengar, Masya Allah. Untuk bersama kita, tak lain tak bukan, tetamu tetap Rahmatan lil Alamin. Kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati? Baik-baik, sihat Alhamdulillah. Ya Allah Ustaz, dia macam redupnya mata memandang sebab belakang tu dengan berlatar belakangkan Masjid Al-Aqsa Ustaz kan, Masya Allah. Apa pun Ustaz, kita hari ni kita nak sambung sebenarnya perkongsian kita dalam rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidup baginda. Cara hidup baginda Ustaz kongsikan tentang tidur. Dan kali ni Ustaz sambung sebab ramai nanti Ustaz sambungan minggu lalu berkenaan dengan tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita sambung terus Ustaz perkongsian kita, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Yati dan seterusnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa ramai anak murid saya yang menonton pada pagi ni sebab malam tadi saya dah iklankan. Saya buat siri bedah kitab Syama'il Muhammadiyah setiap malam. Selama 10 malam ni sampai 10 hari bulan. Jadi saya war-warkan jugalah untuk menyambung apa nama yang kita bicarakan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah dalam slot Rahmatan Alamin insya-Allah. Dan yang mendengar sana juga diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur kerana kita dipilih sekali lagi untuk berada dalam majlis ilmu. Dan lebih-lebih lagi kita membicarakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membicarakan tentang kepribadian Nabi SAW akan timbul rasa kecintaan yang mendalam kepada baginda. Amin. Dan seterusnya dengan kecintaan itu akan melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi SAW yang akan menjamin kita daripada terjebak dalam api neraka Allah dan seterusnya kita dianugerahkan dengan syurga Allah yang maha luas insya-Allah. Okey.
Pada pertemuan kita yang lepas, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita bicara tentang tidur ideal Rasulullah SAW. Tidur ideal bermaksud tidur, kalau dari sudut akhlak, tidur yang berpahala. Tidur yang berpahala. Sebab kalau kita tidur tanpa niat kerana Allah, dia hanya menjadi adat kebiasaan kita. Jadi tidur kita 8 jam satu malam mungkin lebih, tidur yang sia-sia, tidur yang tidak akan dicatat sebagai pahala. Itu apa amalan-amalan Nabi SAW yang Nabi lakukan, itu akan dikira sebagai pahala, paling pahala. Yang kedua, tidur ideal Rasulullah SAW. Ideal ni bermaksud tidur yang baik untuk kesihatan, tidur yang baik untuk kesihatan. Kita nak jadi manusia yang produktif, kita nak jadi manusia yang bersemangat, yang cergas, yang genius, nak melahirkan lagi Ibn Sina, sepatutnya bila macam ni saintis-saintis Islam kita dah berusaha dah untuk mencipta vaksin, dan alhamdulillah dah ada dah yang mencipta vaksin kan. Sepatutnya lebih berkembang. Kita nak lahirkan Ibn Sina, kita nak lahirkan Al-Farabi, kita nak lahirkan Ibn Firnas kan. Jadi banyak insya-Allah dengan sunnah ni. Jadi bagaimana? Dia bermula daripada tidur kita. Sebab tidur ni dia umpama kita cas kekuatan kita, cas kekuatan. Kita umpamakan macam handphone kita kan. Kita umpamakan macam handphone kita. Kalau kurang tenaganya, dia mungkin boleh digunakan hanya beberapa ketika je kan. Waktu-waktu yang genting kita nak guna, bateri kita dah habis dah. Sebab itu kena cas dengan cas. Lepas tu casnya pula mestilah pengecasnya tu mestilah pengecas yang original. Kalau yang cak ayam tu mungkin pengecasnya agak tenaga yang disalurkan pada telefon kita ni mungkin bateri menunjukkan penuh, tetapi kualitinya. Sebab itu kita ni tidur ni umpama kita cas kembali tenaga kita yang kita telah lakukan sepanjang hari, untuk kita lebih bersemangat dan lebih produktif bila bangun di siang hari insya-Allah keesokannya. Okey. Ya, lepas kita dah bicara Yati dan sedang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian tentang zikir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sebelum tidur. Rupanya dia adalah merupakan kekuatan dalaman seseorang. Zikir yang dilantunkan itu adalah kekuatan dalaman. Kita lihat kisah Fatimah, dia mengadu kepada suaminya Sayyidina Ali tentang dia berhasrat kalaulah boleh dia diberikan pembantu kerana dia rasa keletihan untuk menguruskan hal rumah tangga. Lalu diajukan kepada Nabi SAW, dan Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah ketika itu ialah jika kalian mendatangi tempat tidurmu, maka bertakbirlah 34 kali, dan bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Itu semua lebih baik buat kalian daripada seorang pembantu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni hadis sahih. Jadi rupanya takbir kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Subhanallah, 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 itu dia memberikan kekuatan dalaman pada kita. Okey. Satu kajian yang kita bincang pada pertemuan kita lepas, satu kertas kerja Fakulti Pengajian Islam Contemporary Universiti Islam Zainal Abidin ataupun UNIZA. Dia menyebutkan bahawa satu kajian saintifik di Amerika Syarikat membuktikan keajaiban Al-Quran dan zikir. Khususnya berkaitan dengan ayat Al-Quran dapat meredakan ketegangan urat saraf yang akan menyebabkan seluruh tubuh kembali segar. Rupanya amalan zikir itu dia akan menyegarkan ketegangan otot kita. Macam ada orang urut kita lah, saya tak langsung. Sebab itu benda-benda yang bernyawa ni sebenarnya dia akan terkesan dengan zikir, terkesan dengan apa yang kita ni. Termasuk makanan. Sebab itu Nabi SAW tidak pernah mencela makanan kan, kita bincang. Sebab rupanya makanan dapat serap daripada perkataan yang baik dan juga dapat serap daripada perkataan yang tak baik. Kalau perkataan yang tak baik kita lantunkan, makanan akan serap perkataan yang tak baik itu sehingga merosakkan zat dia, merosakkan
ialah makanan tersebut, menghilangkan kebaikan atau sebenarnya Nabi SAW tidak mencela makanan. Baginda kalau suka baginda akan makan, kalau baginda tak suka baginda akan berlalu pergilah, maksudnya baginda tidak akan memakannya tanpa baginda istilahnya komplain tentang makanan tersebut. Itu sebenarnya zikir, pentingnya zikir. Yang kedua rupanya dia memberi ketenangan kepada jiwa kita, dan zikir itu adalah nada yang lembut untuk otak. Dia lebih baik daripada muzik klasik yang mendodoi kita. Muzik klasik yang mendodoi kita. Betul, kita ni masih kecil-kecil mudah untuk tidur kan? Sebab apa? Sebab mak kita dia selawat. Sallallahu ala Muhammad. Jadi kita pun Allah terbuai tidur kan, lena kita. Sebab alunan-alunan zikir tu, alunan zikir. Kadang-kadang dulu masya-Allah kan, Ustaz Bahtiar Fitri bersama kita, UBF pakar kekeluargaan pakar kekeluargaan. Jadi pakar parenting skill, boleh belajar dengan Ustaz Bahtiar Fitri, masya-Allah. Saya pun selalu mengikuti dia di ceramah-ceramah dan di FB beliau. Masya-Allah, banyak ilmu yang saya dapat daripada sahabat saya. Okey. Itu yang kita bicara pada pertemuan kita lepas nanti, sebab nada dia cuba amal, insya-Allah. Saya alhamdulillah kalau agak kita susah nak tidur, kita amal zikir tu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, kita mudah untuk tidur. Sebenarnya mudah untuk tidur. Menurut kata Dr. Rizal Abu Bakar, pakar neurologi, kalau kita sebelum tidur kita masih menggunakan gadget kita, contohnya kita baca WhatsApp ke, update Facebook ke, post benda yang baru dalam IG ke, itu menyebabkan otak kita istilahnya masih lagi memproses. Ya, masih lagi bekerja. Jadi kalau masih lagi bekerja, dia akan menyebabkan kita susah nak tidur, satu. Yang kedua, dia akan mengganggu kualiti tidur kita. Sebut oleh Dr. Rizal Abu Bakar. Dia kalau masih lagi, otak kita masih lagi bekerja. Sepatutnya bila kita dah baring untuk tidur, kita kena dodoikan minda kita, badan kita dengan alunan zikir untuk dia mudah tidur. Tapi kalau kita masih lagi paksa dia untuk memproses maklumat, otak kita lambat untuk tidur, dan tidur kita akan hilang kualiti. Tidur kita akan terganggu dan hilang kualiti. Cukuplah dengan 11 hari ikut kajian Yati, kita seorang manusia ini puratanya mendapat 11,000 maklumat setiap hari. 11,000 setiap hari? Ya, 11,000 maklumat. Bukan 11,000 patah perkataan, bukan 11,000 ayat, tapi 11,000 maklumat. Hari ni kita baru cakap berapa minit ni pun dah berapa puluh maklumat kita dapat dah. Berapa puluh maklumat Jadi 11,000 maklumat ni, kalau kita nak tidur, kita tambah lagi dengan beberapa ribu maklumat. Jadi otak kita ni terpaksa bekerja keras untuk proses maklumat-maklumat tu. Okey, sebab itu zikir yang terbaik sebenarnya. Boleh cuba amal, insya-Allah. Kaum ibu, kaum bapa, lagi-lagi waktu PKP ni, total lockdown ni, memang kita duduk rumah, dah tak tahu nak buat apa dah. Kalau office tu mungkin kita boleh buat kerja, tapi kat rumah tak tahu nak buat apa dah. Habis dah dikemas depan, belakang, dah tak tahu nak kemas apa lagi dah. Tak tahu nak kemas apa lagi dah. Malam dia mungkin letih, penat, cuba kita beri hak pada tubuh badan kita, kita dodoi dia dengan zikir, dengan zikir, insya-Allah. Okey, hari ni yang baru, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak bicara tentang posisi tidur Nabi SAW untuk mendapat kualiti tidur. Posisi tidur Nabi SAW untuk mendapat kualiti tidur. Kalau kita lihat daripada hadis, disebutkan bahawa apabila kamu hendak tidur ataupun mendatangi tempat tidur, maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat, kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur ataupun mendatangi tempat tidurmu, maka beruduklah seumpama uduk orang yang ingin mendirikan solat. Ini kita dah bicara pada pertemuan kita lepas, kan, selain daripada kita dapat manfaat sains, rupanya air yang sejuk itu menyegarkan saraf-saraf kita, kan. Kemudian dari sudut sains juga, beruduk tu dia memberikan kebersihan kepada diri kita sebelum kita tidur, kan.
Dan bila dikesan, rupanya titik-titik akupunture, rawatan akupunture tu ada kaitan dengan bahagian-bahagian uduk, bahagian-bahagian uduk, telinga, muka, tangan dan kaki, tangan dan kaki. Okey. Dan kata Nabi SAW, kemudian berbaringlah di atas sisi kananmu. Jadi baring sisi kanan macam ni. Okey. Secara tak langsung hadis ni apa yang kita boleh ambil ada 5 cara. Ada 5 cara. 5 bukan 5 posisi. Mengiring sebelah kanan. Yang pertama, baring di atas lambung kanan. Ini kita panggil lambung kanan lah. Pada sisi kiri. Rusuk kanan ni. Jadi kita mengiring sebelah kanan. Okey. Kemudian letakkan tangan kanan ni, tapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Di bawah pipi kanan. Okey, macam tu. Kemudian yang kedua. Yang ketiga, meletakkan lengan kiri di sisi kiri. Pada bahagian sisi kiri itulah, sisi kiri kita. Dan kemudian membengkokkan sedikit kedua lutut. Bengkokkan sedikit dua-dua. Okey. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini cara posisi Nabi SAW. Yang mengikuti kita di FB boleh tengok saya punya ni. Ni. Okay, ini posisi mengiring sebelah kanan. Okey. Cuma mungkin tulisannya tak berapa jelas, tapi tak apa. Dapat lihat gambar tu. Ni kalau kenal model ni, saya sendirilah. Okey, insyaAllah. Kalau kita lihat daripada atas Yati, ni pun kami ambil gambar daripada atas. Tidur ini membentuk kalimah Muhammad. Tidur ini membentuk kalimah Muhammad. Mim, kepala itu membentuk huruf mim. Tangan yang diletakkan pada sisi kiri, tangan yang diletakkan pada pipi kanan tu membentuk huruf ha, sebab huruf ha. Kemudian punggung mim dan kaki yang dibengkokkan sedikit tu adalah huruf dal. Okey, mana datangnya dalil yang kata Nabi membengkokkan sedikit kaki ya? Ada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia menyebutkan bahawa kalau Nabi tidur di sisi panjang bantal, aku tidur di sisi lebar bantal. Bermaksud kalau Nabi tidur pada kedudukan sebenar bantal, Ibnu Abbas akan baring di kaki Nabi SAW secara melintang. Secara melintang. Okey. Ketika mana Nabi SAW bermalam ataupun ketika itu giliran di rumah makcik Ibnu Abbas yang namanya Maimunah. Maimunah. Jadi ketika itu Ibnu Abbas pun tidur dengan Nabi SAW dan makciknya Maimunah. Kita boleh bayangkanlah. Ibnu Abbas ni dia ketika itu masih anak-anak lagi. Jadi tak ada masalah dari sudut tu. Okey. Dan makciknya pula mahramnya, mahram dia, tak ada masalah. Okey. Jadi dia baring di bawah kaki Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bila Nabi tersedar pada waktu malam, baginda akan meluruskan kakinya. Bila baginda akan meluruskan kakinya, akan tertendanglah Ibnu Abbas. Bila tertendang Ibnu Abbas akan terjaga. Itu yang kisahnya bila Nabi beruduk, dia ikut Nabi beruduk. Dan bila Nabi solat malam, ketika itulah dia solat di belakang Nabi SAW. Dan ketika itu dia solat di sebelah kiri Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika itu meletakkan tangan di atas kepala, kemudian dia menarik telinga kanan Ibnu Abbas dan membawanya ke sisi kanan baginda SAW. Memberitahu bahawa kalau solat berjamaah, lelaki dia berada di sisi kanan imam, dia bukan sisi kiri, sisi kanan imam. Sebab itu Nabi tarik telinganya kan, bawa ke sebelah kanan. Itu dalam hadis, kalau kita bincang nanti dalam bab ibadah Nabi SAW, inilah yang Ibnu Abbas kata, aku lihat Nabi SAW memulakan solat dengan 2 rakaat yang ringkas, kemudian 2 rakaat yang panjang, kemudian 2 rakaat yang lebih pendek daripada yang kedua, rakaat seterusnya 2 rakaat lebih pendek daripada yang ketiga, dan Nabi laksanakan sehingga 6 kali. Itu yang menceritakan tentang 12 rakaat Nabi solat tu pada waktu malam. Jadi kenapa Ibnu Abbas boleh ni? Sebab Ibnu Abbas sering bangun bersama Nabi untuk solat malam. Caranya Nabi dia tidur di bawah kaki Nabi SAW. Jadi itu dalil ataupun kita menjadikan sebagai sandaran bahawa ketika mana Nabi tidur pada waktu malam, Nabi membengkokkan sedikit kakinya tu. Nabi membengkokkan sedikit kakinya. Itu disebut. Jadi ada 5. Yang pertama, baring di atas lambung kanan. Okey. Kedua, meletakkan tapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Sini. Okey. Yang ketiga, meletakkan tangan kiri pada sisi kiri. Nanti kita bincang nanti kebaikan dia untuk anak dara kita.
Ini tidur yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW, sebab kalau kita rujuk dalam kitab Tarbiyatun Nabawiyah lil Atfal, pendidikan cara Rasulullah untuk anak-anak, kan, disebut bahawa galakkanlah anak dara kamu untuk tidur. Dia ada 9 langkah pembinaan dorongan syahwat anak-anak. Bila anak akil balik ni dah ada syahwat dah. Bagaimana nak mendorong ni, memandu syahwat dia. Antara 9 tu ialah pertama, ajarkan dia tidur posisi Nabi SAW, iaitu letak tangan kiri pada sisi kiri. Sebab apa Yati? Sebab orang perempuan ni, dia pinggulnya agak lebar, pinggulnya agak lebar. Kalau dia miring sebelah kanan, pinggulnya tu akan nampak tinggi. Pinggul akan nampak tinggi sebab orang perempuan ni pinggang dia tinggi, tak macam orang lelaki dia tegak macam tu, dia straight. Dia straight. Lepas ni saya nak tanya soalan kepada pendengar, kenapa pinggang orang perempuan ramping berbanding lelaki tak ada pinggang? Tak ada pinggang. Apa rasional dia? Lepas ni kita jawab sama-sama. Jadi bila baring tu, itu pun bentuk baring yang boleh menaikkan nafsu syahwat orang bila orang melihat, sebab pinggulnya tinggi. Jadi bila dia meletakkan tangan pada sisi kiri, dia menutup lekuk dan pada pinggang tu. Jadi dia akan menyebabkan pinggang tu nampak rata je. Jadi dia menutup bentuk-bentuk yang menggairahkan, bentuk-bentuk yang menggairahkan. Sebab itu disebut dalam kitab ni. Dan seterusnya membengkokkan sedikit kedua lutut. Yang kelima, menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Kita bincang selepas ni. Wallahualam. Masya Allah. Ini semua nanti kan. Mungkin anda bolehlah mencuba-cuba kan jawab terlebih dahulu di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, insya-Allah yang anda ikuti secara langsung saat ini. Dan Ustaz, sebenarnya bukan sekadar Ustaz Bakhtiar saja yang bersama dengan kita. Saat ini juga antara yang pertama memberikan komen di FB IKIM FM adalah Ustaz Hasnil Abu Bakar. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita akan berdiri seketika untuk rakan-rakan yang sedang ikuti secara langsung di FB IKIM FM. Saat ini tengah butang share untuk sama-sama kita kongsikan ilmu yang sangat berguna untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini kepada rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Kita akan kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. ماذا
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Bersama dengan kita tetamu kita tak lain tak bukan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan tidur, rasional tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Rusdi hari ini fokus tentang posisi tidur untuk dapatkan kualiti tidur itu sendiri. Masya-Allah. Dan ramai Ustaz bila Ustaz ajukan soalan agak-agak kenapa sebenarnya pinggang wanita ramping berbanding lelaki yang straight kan. Ramai yang mencuba Ustaz. Sebelum kita nak sambung, saya kongsikan juga lah antara perkongsian-perkongsian sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Kebanyakannya disebabkan oleh mengandung Ustaz kata je. Antaranya saya kongsikan di sini kita ada Nasir Khalil. Dia kata pinggang perempuan pinggang ramping sebab boleh letak anak kat posisi pinggang katanya. Betul ke tidak kan? Seterusnya kita ada Hannah Yasin kata orang perempuan pinggang ramping bawah punggung lebar sebab perempuan mengandung untuk tempat duduknya janin dalam kandungan, sebab itu punggung perempuan lebar dan pinggang ramping. Itu pendapat sahabat kita ni lah. Kemudiannya kita ada Sabariah Abu Bakar kata pinggang ramping mudah untuk melahirkan. Juga Azhar Aziz pun kata gitu juga, pinggang wanita ramping sebab bila mengandung taklah terlalu kembang. Oh ya ke? Ustaz, sambungan Ustaz sebelum saya jawab soalan kita tu tadi. Silakan. Masya Allah. Bila saya ajukan soalan ni sebenarnya ramai di kalangan sahabat kita lelaki yang menjawab. Ironi dan Ustaz. Sebenarnya betul lah. Sebenarnya jawapan yang diberikan oleh Nasir Khalil tu tepat sebenarnya. Sebenarnya dia macam kangaroo, ada poket ke depan untuk letak anak, untuk letak anak. Dan puting susu kangaroo tu berada dalam kantongnya. Jadi anak kangaroo duduk dalam kantong tu dan sambil menyusu dalam tu. Begitu juga dengan pinggang perempuan lebih ramping sebenarnya adalah untuk memudahkan ibu ni meletak anak pada sisi pinggangnya, dan kemudian tangan sebelah ni boleh menjenjit beg dan barang sebagainya. Itu posisi sebab Allah dah cipta cantik dah bentuk tu badan kita. Laki-laki tak boleh buat macam tu nanti. Laki-laki letak kat tepi ni dia mengelonsor ke bawah terus. Dia letak kat depan. Tapi laki-laki letak kat atas perut atas perut. Okey. Okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu tu. Dan jawapan yang diberikan oleh kaum Hawa kita pun betul juga. Dari sudut sains memang itu untuk kedudukan rahim tu kan. Maksudnya bila membesar, okey, memudahkan untuk ialah janin tu membesar. Betul juga. Tapi kita tak nak lari fokus. Bukan itu kita nak bicara hari ini. Kita nak bicara tentang posisi tidur ideal Nabi SAW. Tak apa, itu sebagai selingan je untuk kita. Ialah nak cetuskan apa nama kita panggil, nak cernakan minda kita supaya sel-sel otak kita berhubung. Dia sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, otak ni dia perlu kita asah supaya tajam. Sebab itu kita kena sentiasa berfikir. Kita berfikir tentang kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memikirkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Otak kita kena selalu kita asah supaya dia tajam. Jadi hari ini kita bicara tentang rasional sunnah Nabi SAW. Kita nak asah, kita nak biar bagi tajam kita punya minda kita, otak kita, membicarakan tentang satu-satu ataupun satu persatu amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita kaji dari sudut rasional, rasional supaya akan timbul kemanisan untuk kita melaksanakannya, insya-Allah. Okey. Antara rational science, saya nak bicara dulu apa rational science yang kita dapat. Manfaat sains kita dapat kalau mengiring ke sebelah, kita tidur mengiring sebelah kanan. Ada sahabat kita tadi bertanya Yati tentang, dia kata menghadap kiblat tu macam mana Ustaz? Menghadap kiblat. Okey, nanti kita akan perincikan menghadap kiblat macam mana. Adakah kakinya, adakah badan dan wajahnya menghadap kiblat? Nanti insya-Allah kita akan sentuh dalam bab rasional akhlak, rasional akhlak. Okey, yang pertama sekali adalah kalau kita mengiring sebelah kanan, dia tiada himpitan pada jantung kita. Sebab kalau kita miring sebelah jantung manusia dia berada pada sebelah sisi kiri. Walaupun ada setengah-setengah kes ada orang yang jantungnya sebelah kanan, tapi ini kes sangat terpencil. Saya mengajar di kuliah maghrib di surau Baitur Rahman Putra Haid, Puchong. Kebetulan di kalangan
jemaah tu ada seorang namanya Dr. Syahidan. Dia pakar forensik Hospital Sungai Buloh. Baru dia bersara dalam 2 tahun lepas dia bersara. Jadi bila habis kuliah dia jumpa saya, Ustaz, Ustaz nak tahu tak ada orang yang jantungnya sebelah kanan tau. Oh ada doktor. Saya cakap, oh satu ilmu yang baru. Dia ada orang jantung sebelah kanan, tapi sangat terpencil kes tu, sangat terpencil. Bukan ramai, tak ramai dia kata. Tak ramai. Jadi biasanya umumnya adalah jantung manusia itu berada di sebelah kiri lah. Jantung manusia berada di sebelah kiri. Jadi kalau kita tidur sebelah kanan, kita memberikan ruang kepada jantung kita ni untuk dia mengepam darah dan mengalirkan darah pada seluruh tubuh daripada kepala sampailah ke kaki. Dan kita tahu bahawa darah kita bawa oksigen. Jadi dia angkut oksigen untuk dibawa daripada kepala sampailah ke kaki. Jadi tidur kita ni tidur yang tidak mengganggu peredaran darah kita, peredaran darah. Tapi dari sudut kebaikan, ada juga kebaikan miring sebelah kiri ni. Kebaikan dia apa? Kebaikan dia bila orang yang luka ataupun cedera parah dan untuk memberhentikan pendarahan yang banyak, doktor kadang-kadang dia mengarahkan pada pesakit tu untuk mengiring ke sebelah kiri untuk hempit jantung. Jangan jantung ni berdegup secara normal, sebab kalau dia berdegup secara normal, darah akan banyak keluar pada luka tu, pada luka yang besar tu. Jadi ada juga kebaikan dia, tapi bukan tidur, bukan untuk tidur. Sebab bila tidur ni kita nak memberi kerehatan pada jantung kita. Okey, itu yang pertama. Bagi orang perempuan pula, pernah dulu kita bersiaran, nanti ada seorang ibu bertanya pada kita, Ustaz, bila ibu mengandung ni, dia kata doktor mengarahkan dia untuk mengiring ke sebelah kiri, miring sebelah kiri. Saya pun dah rujuk kepada doktor pakar. Saya rujuk sendiri pada Dr. Halina, Profesor Dato' Dr. Halina Siraj, kan. Bila maksudnya dia adalah trimester terakhir, 3 bulan terakhir tu, bukan daripada awal kehamilan, tak, dia trimester terakhir. Sebab bila kandungan dah besar, bayi yang dalam kandungan dah besar, dia akan menghempit saluran arteri dan vena. Dia akan menghempit saluran arteri dan vena, saluran pembuluh darah yang besar. Jadi sebab itu digalakkan mengiring ke sebelah kiri untuk memberi ruang kepada arteri itu, maksudnya, dan vena tu untuk mengalirkan darah dengan baik ke kaki. Jadi bagi ibu mengandung, ya betul, ada saranan, ada galakan untuk mengiring sebelah kiri, tapi di akhir bulan kehamilan tu, bukan di awal, di akhir bulan kehamilan. Jadi mengiring sebelah kiri pun ada kebaikan dari sudut sains juga. Tapi untuk tidur, kita dituntut untuk miring sebelah kanan sebab kita nak memberikan ruang kepada jantung kita untuk dia bekerja secara normal, tak ada tekanan, tak ada hempitan, tak ada hempitan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari sudut sains ialah bila miring ke sebelah kanan ini, pertama, tulang belakang kita ini tidak ada bebanan. Tulang belakang kita tak ada bebanan. Kalau kita tidur mengiring, kita tidur terlentang, kebetulan pula tilam kita yang kita gunakan tu tilam yang lembut, dia akan menyebabkan tulang belakang kita ni dia bengkok. Kalau tidur dalam tempoh yang lama, maksudnya berpuluh tahun tidur atas tilam yang lembut tu, dia akan menyebabkan tulang belakang kita bengkok. Kalau kita tidur pada tempat yang keras pula, dia akan memberikan bebanan ataupun bebanan kepada tulang belakang kita. Jadi kalau tilam keras, kita memberikan bebanan pada tulang belakang. Kalau kita tidur dalam keadaan terlentang, kalau tilam yang lembut, dia akan menyebabkan tulang belakang kita bengkok. Jadi tidur mengiring ke sebelah kanan ini, atas lambung kanan, dia akan menyebabkan tulang belakang kita tegak. Tegak. Satu, yang kedua, tidak ada hempitan, tidak ada bebanan kepada tulang belakang. Itu dari sudut sains, dari sudut sains. Okey. Kita bicara pula dari sudut rasional akhlak. Apa manfaat akhlak orang tidur miring sebelah kanan ni? Pertama, disebut dalam kitab Zadul Ma'ad. Kita boleh ambil rujukan ni bahawa tidur posisi mengiring sebelah kanan ni adalah posisi yang memudahkan seseorang untuk bangun malam. Memudahkan seseorang itu untuk bangun malam.
Berbanding dengan tidur yang terlentang, dia tu posisi untuk tidur yang tidur lama lah, tidur lama. Ya, okey. Jadi kalau tidur mengiring sebelah kanan ni adalah posisi yang memudahkan seseorang itu untuk bangun malam. Jadi tak boleh tidur lama sangat lah kan. Tak boleh tidur lama sangat. Okey. Selain itu dia sebut yang kedua adalah tidur yang menginsafkan. Bagaimana tidur yang menginsafkan? Ini nak menjawab persoalan yang diajukan tentang Ustaz, bagaimana nak menghadap kiblat tu. Okey, rupanya tidur ini adalah posisi nanti seseorang bila diletakkan dalam liang lahat. Mengiris sebelah kanan, inilah posisi kita nanti bila kita letakkan pada liang lahat. Kita akan dibaringkan atas lambung kanan, kemudian dihadapkan wajah kita ke arah kiblat. Jadi yang disebut oleh Nabi SAW, bagaimana cara tidur tu, tidur mengiris dan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Jadi carilah arah kiblat kita punya Allah SWT, kita punya katil kita tu, buatlah macam mana pun, kita tidur sebelah kanan dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi yang menghadap kiblat adalah seluruh tubuh badan kita dan muka kita menghadap kiblat. Sebagai umpama tidur ataupun posisi kita nanti dalam liang lahat, seluruh badan dan wajah kita akan menghadap kiblat. Okey. Kalau tidur pula kaki kita menghadap ke arah kiblat, Imam An-Nawawi kata hukumnya makruh sebab itu adalah arah yang mulia, dia kata. Imam An-Nawawi kata itu arah yang mulia. Sebab itulah arah untuk solat dan kiblat kan. Jadi makruh hukumnya kalau kita tidur kaki kita menghadap kiblat. Orang tua-tua kata jangan tendang kiblat. Ya, jangan tendang kiblat. Dia tak cakap jangan tendang Kaabah. Kaabah dia tahu jauh kat Mekah. Nampak bijak Jangan tendang kiblat, dia kata. Kaki tu jangan ada kiblat tu. Jangan tendang kiblat, dia kata. Sebenarnya ya, Imam An-Nawawi kata hukumnya makruh kalau kita tidur dalam keadaan kaki kita ni ke arah Kaabah, arah kiblat, sebab itu dipanggil arah yang mulia, arah mulia, arah untuk solat. Jadi yang sebaiknya dalam kitab Zadul Ma'ad ni menyebut bahawa kita mengiring sebelah kanan atas lambung kanan dan wajah serta badan kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Itu yang dibicarakan tentang tu. Mungkin ada persoalan lepas ni, kata Ustaz, kalau suami isteri macam mana? Nanti kita jawab selepas tu. Nanti ada pula ada yang tak ada kiblat pula kan Ustaz kan? Kita akan jawab lepas kita berhenti. Sekali lagi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Wahai kawan, carilah ku di neraka andai sesungguhnya walau ku cinta dia lepas. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari dalam Rahmatan Alamin tentang rasional di sebalik tidur ideal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita fokus tentang posisi tidur tersebut. Ada 5 langkahnya. Yang pertama, mengiring di lambung sebelah kanan, kemudiannya tangan kanan berada di pipi, kemudiannya tangan kiri berada di sisi sebelah kiri kita. Kemudian yang keempat, kita menghadap ke arah kiblat, dan kemudian yang kelima, kaki dibengkokkan sedikit kedua-dua belah kaki. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Hebat Yati. Masya Allah. Dan ada banyak soalan Ustaz daripada sahabat-sahabat kita, tapinya nanti kita akan ajukan satu persatu untuk Ustaz, dan cuma yang kita jawab tadi Ustaz, bagaimana kalau suami isteri tidur, posisi yang bagaimana mereka nak sama-sama nak hadap kiblat ke macam mana Ustaz sebenarnya? Silakan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang terbaiknya. Kedua-duanya menghadap ke arah kiblat. Kedua-duanya menghadap kiblat. Ada orang tanya, Ustaz, lebih tak boleh lah ni, isteri tak kira derhaka ke membelakangkan kiblat? Membelakangkan suami. Membelakangkan suami. Tak. Sebenarnya tak. Itu tidur yang terbaik sebenarnya kan. Saya tak langsungnya, orang perempuan ni dia akan dapat tidur di atas lengan suami. Kan, saya tak langsungnya dia dapat tidur di atas lengan suami. Jadi itu lepas tidur tu nak menghadap ke mana tu di luar kawal lah. Dia sebenarnya di awal tidur je. Di awal tidur letakkan isi pada bahagian hadapan kita, tidur di atas lengan, sebab kita bengkok kan ada yang terkeluar ni kan.
Ni kalau badan macam saya ni, isteri dapat bantal yang empuk ni. Bantal yang empuk ni kan. Jadi dia tidur macam ni, kemudian giring sebelah kanan, kita boleh peluk isteri pada arah belakang. Itu yang terbaik. Isteri dapat manfaat, kita dapat manfaat. Yang kedua, kalau selepas dah tidur tengah malam tu, kita tak boleh nak kawal lah. Maksudnya mungkin Wallahualam seorang kat bawah katil, seorang kat atas katil, tak tahu, kita tak boleh. Jadi di awal tidur untuk dapat pahala sunnah, untuk dapat pahala sunnah tu. Okey, itu menjawab soalan tentang tu. Kalau kita boleh respon sikit, ada soalan bagaimana tidur dalam masjid kan? Bagaimana tidur dalam masjid. Okey, ada dua cara tidur dalam masjid. Kalau kita rujuk, Nabi SAW selepas daripada Qiyamul Lail, sementara menunggu azan Allah SWT daripada Nur Zamani, dia macam bagaimana tidur melunjur ke arah kiblat. Okey, apa hukumnya? Kita dah bincang tadi, hukumnya makruh. Tapi ada cara yang Nabi ajar kita untuk tidur dalam masjid. Pertama, tidur dengan menegakkan siku kita, menegakkan siku. Kemudian tidur di atas tapak tangan kanan. Tidur di atas tapak tangan kanan. Macam mengiring jugalah. Tapi tegakkan sini. Tongkat. Ya. Kita tongkat kepala kita. Bab tidur dalam masjid ni tak boleh tidur lama. Okey. Bila kita tertidur, kita akan tersedar. Jadi bila tersedar, kita tak dikira sebagai tidur. Jadi tidur itu tidur yang tidak membatalkan wuduk. Tidur yang tidak membatalkan wuduk. Dan sebenarnya tidur di masjid ni bukan suruh tidur lena, tidur sekadar untuk menghilangkan kepenatan sambil menunggu waktu solat berikutnya. Untuk solat berikutnya. Cara yang kedua yang diajarkan adalah tidur terlentang, kemudian meletakkan tangan pada dada, bukan macam solat tu. Kalau solat tu takut-takut nanti ada jemaah masjid diangkut pergi bilik mayat, terus dia sempurnakan teruskan. Jadi tak, letak pada tangan, kemudian sikunya ni letak di atas lantai, Kemudian kaki kanan menindih kaki kiri. Kaki kanan menindih kaki kiri. Ini posisi tidur Nabi dalam masjid. Ada dua kebaikan. Yang pertama adalah bila kita letak kaki kanan atas kaki kiri, itu umpama macam steering lock, macam kunci kepada steering kita. Jadi dia tidur yang mengunci kedudukan dua punggung. Tidur yang mengunci dua punggung. Jadi tidur ini tidur yang tidak membatalkan wuduk. Tidur membatalkan, sebab disebut dalam hadis bahawa dua mata adalah pengikat punggung. Barang siapa yang tidur dengan berubah kedudukan punggung, maka hendaklah dia berwuduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini disebut tentang itulah. Jadi bila berubah kedudukan dua punggung tu, batal wuduknya. Jadi kalau kita tindih kaki kanan atau kaki kiri, itu kita kunci punggung kita supaya tidak boleh mengiring ke kiri ataupun ke kanan. Cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, rasional dari sudut akhlaknya adalah kita tindih kaki kiri atas kaki kanan atas kaki kiri itu adalah untuk mengelakkan daripada aurat tersingkap. Untuk mengelakkan daripada aurat tersingkap. Itu cara Nabi SAW tidur dalam masjid. Ada dua cara. Tidur dengan menegakkan siku dan menongkat kepala, supaya tidur kita bukanlah tidur yang lena, sekadar untuk menghilangkan kepenatan dan menunggu waktu solat berikutnya. Yang keduanya, tidur dalam keadaan baring terlentang, letakkan tangan atas dada kita dan siku letak pada lantai, dan kaki kanan menindih kaki kiri untuk kunci punggung. Yang pertama, dia umpama macam steering lock. Yang kedua adalah untuk mengelakkan aurat kita tersingkap. Itu cara tidur dalam masjid. Untuk respon yang tadi itulah daripada sahabat kita Nur Zamani tadi tu. Ustaz, ada juga daripada Afizan Osman ni Ustaz. Encik Afizan tanya, kalau kita tidur sekejap sebelum zuhur, maknanya kailulah, perlu mengiring ke kiri, ke kanan juga ke Ustaz? Ya, ada dua cara. Sama ada tidur yang terlentang tadi tu, terlentang tadi tu, kan, untuk mengunci punggung, sebab kita nak pastikan jangan berlaku pergerakan atau perubahan pada dua punggung kita, kan, dua punggung kita, untuk mengekalkan wuduk. Boleh juga tidur mengiring sebelah kanan, macam tidur yang waktu malam tadi tu. Cuma tidur waktu malam tu dia boleh tidur lama dan lena. Kan? Dia boleh tidur lama dan lena, kan? Itu caranya, insya-Allah. Seterusnya ada satu lagi soalan Ustaz. Kalau macam bayi bagaimana? Izan Aizah tanya, posisi tidur untuk bayi pun sama ke Ustaz?
Okey, bayi ni kita tak boleh nak arah kan, kita tak boleh nak ni. Saya rasa nanti insya-Allah kita akan jawab pada minggu depan. Saya akan tanya dulu pada pakar ni lah, pakar pediatrik, pakar kanak-kanak kan, macam mana, sebab kanak-kanak ni dia ada posisi dia yang sesuai untuk kanak-kanak ni. Betul. Kalau kita lihat kadang-kadang dia tidur yang meniarap tu lebih lena pada anak-anak kita berbanding tidur terlentang kan. Jadi saya tak berani nak jawab ni sebab saya tak ada ilmu tentang tu. Nanti saya tanya tentang saya cuba dapatkan jawapan pada sahabat-sahabat saya yang pakar kanak-kanak lah, bagaimana cara posisi yang terbaik untuk anak-anak. Kadang-kadang kita kata yalah, tidur meniarap tu tak bagus kan, tidur makruh, tidur yang dimakruhkan meniarap. Okey. Tapi untuk anak-anak dia berbeza. Untuk anak-anak berbeza. Jadi kita wallahu alam lah, nanti saya akan komen untuk tu insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, kita sampai hujung-hujung dah Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Betul Ustaz? Mungkin ada sedikit kesimpulan dan titipan akhir Ustaz sebelum kita nak menutup program kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, kalau kita lihat tidur ideal ni, pertama sekali tidur berpahala, tidur berpahala. Sebab itu kadang-kadang kita anggap tidur doa sebelum tidur tu sekadar doa, tetapi tak. Bila kita kata bismikallahumma ataupun Allahumma bismika, dia ada perkataan dengan nama engkau ya Allah, umpama macam kita berniat sahaja aku tidur kerana engkau ya Allah. Jadi tidur tu dapat pahala, tidur dapat pahala. Jadi jangan tinggalkan Allahumma bacaan doa sebelum tidur. Okey, itu untuk